Sebab tu tuan-tuan dan puan sekalian, saya sendiri tengok orang bila kenal Tuhan, kenal Allah, hidup dia berubah. Walau siapa pun dia, bila dia kenal Tuhan, walaupun kita jumpa dia tadi bang, kita dengar masalah dia macam nak mati dengar. Kita dengar masalah dia, yang kita rasa nak meninggal bang. Tengok muka dia dengan masalah dia bang, kita pun pening kepala juga bang. Tak boleh buat apa dah. Rasa mesti tak tahu nak buat apa. Rasa kalau kita kat tempat dia pun meninggal sekali je lah. Dengan masalah orang. Tapi bila kita ajak dia kenal Tuhan, kenal Allah, hidup dia berubah. Walaupun macam tak ada guna sangat, tapi bila dia kenal Allah berubah. Itu saya jumpa seorang budak di tengah jalan race motor ramai-ramai. Saya pernah sebut. Jumpa 5 tahun lepas, race motor. Saya banyak budak-budak motor, saya pun turun. Saya pun jumpa dia orang. Baru datang dia orang semua lari. Pergi sini, sini lari. Pergi sini, sini lari. Bagus pakai jubah ni bang. Semua lari. Dia tak tahu lari. Dia macam uniform je. Datang lari. Ustaz lari. Memang laju orang lari bang. Walaupun dia orang ramai lari dia. Kita tak bawa senjata pun bang. Lari semua sekali. Senjata tak ada, pisau tak ada, kayu pun tak ada bang. Jalan pun kadang bungkuk je. Mungkin kalau Pak Haji dakwah mungkin ada kayu tongkat bawa satu kan. Saya tak ada tongkat. Jalan sampai dekat, lari. Adik tak sempat lari. Kita tanya kawan dia kenapa lari. Kawan dia dah lari, tak sempat terang kat dia. Saya datang pada belakang peluk dia, kiri kanan. Boleh tengok, wah inilah sebab korang semua lari. Adik boleh minta masa, saya sayang kat awak walaupun saya tak pernah jumpa awak. Dia pun kata, boleh bang, lama ke abang nak ceramah kita orang ni? Taklah, 5 minit je. Wah lama sangat tu bang. Okey. Jadi saya pun cakap Allah sayang awak adik, Allah sayang kita, dia jumpakan kita, awak ada iman mulia berharga, awak ni ahli syurga, awak ada Allah sayang kat awak, dia beri awak Islam dan dia tak pernah salah atau tersilap sebab dia sayang kat awak. Adik jaga solat, kalau jaga solat Allah jaga kita dunia akhirat. Kalau awak tinggal solat, habislah hidup kita dik, macam kain buruk Allah campak kat muka kita, habislah hidup kita. Adik jaga mak ayah, buat mereka orang mak ayah sentiasa senyum. Nanti insya-Allah awak akan senyum sepanjang hidup awak. Buatlah mak ayah awak hari-hari nangis, nanti awak akan nangis sepanjang hidup awak. Dia pun, baik dik, dah habis dah bang, cukuplah 5 minit dah dik. Saya pun cepat dik. Saya pergi kat sebelah sana bang, tiba-tiba ada seorang pandang saya. Saya kalau malam-malam pusing-pusing bang, saya selalu sedih. Sebab memang kalau rasa penat, rasa letih, jalan-jalan, selalu Allah hadiahkan tengah malam tu, kau dah penat sikit kan. Dia kau dah penat tu baru Allah bagi hadiah sikit. Kadang-kadang, oh sini lari, sini lari. Tiba-tiba ada seorang pandang saya pergi kat dia, dia tak lari. Adik, Allah sayang kat awak, dia jumpakan kita, awak mulia, baik. Adik nak bahagia dalam hidup tak? Saya tanya dia. Nak tak hidup awak berubah serta-merta? Siapa nak hidup dia berubah serta-merta? Angkat tangan. Nak terus bahagia, tak payah lama-lambat, terus berubah hidup dia. Terus dapat apa yang semua tuan-puan nak, semua dapat. Nak saya beritahu sekarang, wah macam ajaran sesat gayanya kan. Dia ini betul-betul ni. Kalau tuan-puan buat ni, hidup mesti berubah. Ubah ni je, satu ni je ubah. Malam ni dengar ceramah, ubah yang ni pun cukup dah. Balik esok, sembahyang subuh berjemaah. Siapa sembahyang subuh berjemaah, dalam hadis, dia orang Allah. Dia orang Allah. Siapa sakitkan dia, dia lawan dengan Allah. Siapa nak jadi orang Allah, angkat tangan, nak jadi orang Allah. Jadi orang Allah kan? Tak nak jadi orang Allah, abang kakak, orang Allah. Orang Allah ni kalau bahasa seram sikit, wali Allah. Seram pula kan. Tapi abang jangan jumpa orang pula, saya wali Allah kan. Jadi subuh berjemaah, itu dah teruk lah pula kan. Tak, dia memang dah ada hadis Nabi, siapa sembahyang subuh berjemaah, ni orang aku jaga dia. Siapa lawan orang sembahyang subuh ni, dia lawan dengan Allah. Jadi siapa nak jadi orang Allah, sembahyang subuh berjemaah. Abu Bakar Siddiq sebelum wafat, Amru al-As kata, beri saya nasihat sikit. Nak wafat, bagi suruh buat dakwah lagi. Abu Bakar kata, ambillah dunia ni sekadarnya. Kemudian kedua, jaga solat subuh awal waktu, nanti Allah akan jaga awak. Siapa pandang rendah kepada sembahyang subuh awal waktu, kalau lelaki berjemaah sebaik-baiknya, kalau siapa pandang rendah kat sembahyang subuh ni, Allah murka dekat dia. Jangan pernah pandang rendah pada sembahyang subuh berjemaah. Maksud pandang rendah ni memang tidur tak nak bangun esok pagi. Tidur kunci jam. Kalau perlu 10 jam, kunci 10 jam. Niat pesan kat semua, pesan semua. Subuh, kalau kita ada anak, call anak-anak. Anas bin Malik kata 6 bulan Fatimah, Nabi pergi rumah Fatimah radhiyallahu anha. Nabi ketuk rumah Fatimah subuh-subuh. Nabi kata, wahai Fatimah, bangun. Nabi lalu rumah Fatimah, wahai Fatimah, bangun dirikan solat subuh. Allah nak ampun. Subuh ni mengubah hidup kita. Subuh ni berjemaah mengubah hidup kita. Kalau abang kakak semua sembahyang subuh berjemaah esok, insya-Allah hidup kita berubah. Semua orang yang berjaya berkat hidup di sembahyang subuh berjemaah. Ada dia tak sembahyang ustaz, elok je hidup dia. Dia mungkin ada semua, tapi Allah sempitkan kehidupan dia bang. Walaupun dia jadi siapa orang hebat dah bang, tapi kalau subuh dia tak pandai nak bangun, biasanya dia jadi masa tak jaga, hidup jadi kelang kabut, tak bangun pagi subuh.
Jadi abang akak mulai esok siapa ni nak sembahyang subuh berjemaah insya-Allah angkat tangan. Yang wanita siapa nak solat awal waktu angkat tangan. Berjemaah boleh awal waktu boleh, tengok keadaan keluarga masing-masing. Angkat tangan siapa nak sembahyang subuh esok. Masya-Allah angkat tangan tinggi-tinggi. Siapa tak angkat tangan berdosa. Semua sembahyang subuh esok insya-Allah sembahyang subuh. Kalau kita sembahyang subuh berjemaah nanti Allah akan jaga kita. Adik, ustaz, saya tak boleh sembahyang subuh. Kenapa? Saya bukan Islam. Sembahyang apa dia bang? Saya tak boleh, saya bukan Islam. Awak apa? Cina, Buddha. Oh sama saya dek. Sekarang dulu keluarga saya sebanyak lagi ada yang Buddha. Adik-adik saya 12, 6 Islam, 6 bukan Islam. Jadi saya cakap ke adik-adik, saya sayang kat awak. Saya tak pernah jumpa awak kan? Tak pernah bang, dia kata, tak pernah. Jadi aku sayang kat kau ni. Saya cakap kat tepi jalan gitulah bang, aku engkau je kadang. Senang sikit faham kan? Jadi aku sayang kat kau, walaupun aku tak pernah jumpa dengan kau ni. Saya sayang kat awak. Jadi Allah yang maha baik yang jumpakan kita. Tahu tak, saya tak pernah percaya kebetulan dalam hidup ni. Tak ada kebetulan. Setiap pertemuan dan perpisahan tu Allah yang takdirkan. Supaya tujuan pertemuan dan perpisahan untuk kita semakin dekat pada Allah. Ni jumpakan kita malam ni Allah. Allah yang aturkan kita jumpa. Jadi Allah jumpakan kita, dia sayang kat awak tau. Dia tengah tengok awak sekarang. Dia pun cakap kat saya, adik kenal Nabi Muhammad tak? Pernah dengar? Saya kalau dakwah bukan Islam ni, kalau masa sekejap, saya tanya dia kenal tak Nabi Muhammad? Abang kenal Nabi Muhammad? Pernah dengar? Pernah dengar? Nabi Muhammad sayang kat awak tau dik. Nabi Muhammad hari-hari doakan awak bahagia masuk syurga. Nabi nak semua manusia. Dia Melayu ke, Cina ke, India ke, kalau kat Malaysia ni asli ke, dia Iban ke, dia Kadazan ke, dia bangsa apa pun, Buddha, Hindu, Kristian, Yahudi, siapa sahaja, Nabi nak semua manusia bahagia, Nabi nak semua manusia masuk syurga. Adik, Nabi Muhammad sayang kat awak. Dia nak awak bahagia masuk syurga. Abang, Nabi Muhammad sayang kat saya ni Cina, Buddha. Dia sayang kat awak adik. Dulu masa Nabi datang tak ada orang pun Islam. Mula-mula ni Nabi semula-mula Islam. Nabi yang ajak manusia kenal Tuhan, kenal Allah, kenal Nabi Muhammad. Adik, Nabi Muhammad sayang kat awak. Nabi Muhammad pesan pada kami untuk beritahu dekat awak. Balighu anni walau ayah tu, Nabi pesan pada kami untuk beritahu kat adik. Pesan kepada saya, beritahu kat adik. Sesungguhnya adik, Tuhan ni cuma satu, Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah, Esa. Nabi Muhammad pesuruh Allah. Awak kalau percaya ni, hidup awak berubah dunia akhirat. Dia kata, Ustaz, abang, saya percaya abang cakap ni. Sebenarnya, saya pernah terfikir banyak kali nak masuk Islam ni. Tapi tak tahulah macam mana bang. Kawan-kawan dia semua datang. Gila doh masuk Islam, nanti kena sunat, kawan-kawan dia kata. Abang kalau masuk Islam je pertama, abang fikir kena sunat. Nombor dua, kalau masuk Islam, abang fikir, wah ni kau kena tinggal isteri, kena jangan balik rumah dah. Kalau bertemu isteri je tu kau masuk neraka dah. Abang kalau masuk Islam, orang saya Islamkan suami, isteri belum. Dia kata, Ustaz ni memang tak boleh dah Ustaz. Dia kena pisah tu, baru mengucap tu tak boleh balik rumah dah. Jadi abang biasa kalau kita masuk Islam je, itu yang biasa orang fikir dulu lah. Masuk Islam terus, kalau perempuan abang suruh dia terus cepat pakai tudung terus. Saya pun cakap dekat dia, adik, semua tu, adik, Nabi Muhammad sayang kat awak tu semua boleh belajar pelan-pelan adik. Tapi dalam hidup jangan pernah tangguhkan yang ni. Apa dia? Jangan pernah tangguhkan tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad Nabi. Abang kakak baca hadis, bukan satu, banyak. Siapa ada syahadah, dia mesti masuk syurga. Bukan satu, banyak. Sampai bersaksi dengan ni, bersaksi dengan macam-macam. Bukan satu hadis, banyak hadis. Kalau mau baca bab syahadah, ada orang ada syahadah ni mesti masuk syurga. Mesti masuk syurga. Kecuali dia keluar pada Islam ke, dia buat benda-benda yang syirik, apa semua, bukan. Tapi dia mesti masuk syurga. Siapa ada pernah ucap Allah syahadah, mesti masuk syurga. Itu nombor satu. Abang yang kecualikan dia daripada jadi orang Islam sebab dia tak sempurna Islam. Macam mana nak sempurna kalau dia belum langkah yang pertama? Saya pelan-pelan. Esok Ustaz ambil saya 7 pagi, ambil saya lepas mak saya pergi kerja, Ustaz ambil saya. Mak saya mesti pukul saya Ustaz kalau tahu saya masuk Islam ni. Ustaz ambil saya pagi-pagi sebelum mak saya bangun, sebelum mak saya nampak, Ustaz bawa ambil saya, tunggu kat simpang rumah saya. Saya cakap adik jangan buat macam tu. Saya dah pernah tanya dulu Ustaz, tak payah Ustaz, jangan cuba-cuba Ustaz, dia benci ni, orang memang tak suka. Saya pun ajak dia, kenapa nak tunggu esok dek? Malam ni pun boleh mengucap. Malam ni Ustaz, malam ni tak boleh. Kenapa? Saya nak race motor ni. Boleh race ke Ustaz lepas mengucap? Boleh dek, mengucap, lepas tu race lah laju. Bagi mati syahid terus. Dia pun mengucap. Lepas dia mengucap bang, tahu tak apa jadi kat dia? Dia sedih, dia kata Ustaz saya race pergilah dek, moga selamatlah kau. Dia mana masuk Islam dah 5 tahun, saya tanya dia, apa rasa jadi orang Islam? Ustaz saya dah 5 tahun masuk Islam, tapi saya belum tinggal sembahyang fardu saya lagi. Sekarang hidup dia berubah abang kakak, dia bahagia. Saya jadi macam sedih, tengok orang masuk Islam dia bahagia. Saya tahu kalau dia jaga solat mesti bahagia, mesti.
Uncle Lee, tuan-tuan banyak kali tengok saya letak video Uncle Lee tu. Saya jumpa kat tepi jalan bang, 70 tahun. Kali pertama saya ajar dia masuk Islam, saya nampak dia tengok je saya. Kalau orang tengok saya lepas bagi-bagi makan, dia ceramah, dia tak balik, dia duduk berdiri kat sudut tengok saya tahu dia nak masuk Islam. Dia nak sesuatu, dia rasa kosong, dia tak tahu apa, tapi dia nak tanya, tapi tak tahu nak tanya apa. Saya boleh agak, kalau malam-malam tu boleh agak bang. Siapa tenung je abang, selalu sampai sengit-sengit kepala dia tenung kita. Kalau kita tengah berdakwah, kita dakwah kan. Ada yang cepat ambil makanan, dia ceramah balik. Ada yang dia tengok je kita, dia macam berfikir. Saya tahu muka dia nak hidayah. Saya pun pergi dekat dia, abang, uncle, saya sayang kat uncle macam ni, uncle agama apa, saya ringkaskan, saya ajak dia masuk Islam. Dia pun mengucap. Masa dia mengucap tu sambil dia makan kuih yang minum air kotak. Wah, uncle ni macam tak ada perasaan langsung mengucap ni kan. Jadi saya sangka buruk dalam hati saya sikit saya tak sangka, kata tak ikhlas sangat uncle ni, tak apalah. Saya pun janji ambil dia esok pagi. Masa tu Ramadan, 3 Ramadan, 4 Ramadan saya janji ambil dia pagi. Anak saya sakit, saya kokoh tak dapat, biarlah uncle tu pun mungkin tak ada, saya sedapkan hati saya. Saya datang petang, saya janji nak daftarkan dia, saya bagi dia berfikir malam tu. Esok saya datang petang, saya janji pukul 8 pagi, 8 pagi, 9 pagi, saya datang pukul 5 petang. Kat hospital lama teruk tak ni, saya pun pergi pukul 5 petang. Pukul 3, 4, 5 gitu saya dah gerak lah. Saya jumpa dia 5 petang dekat tepi Pudu Raya. Saya pun nampak dia berlari kat saya, dia peluk saya, dia nangis. Ustaz, saya fikir Ustaz dah lupakan saya. Saya sepanjang hari ni saya puasa, dia kata. Pagi tadi ada seorang orang Melayu, makcik, datin apa bawa makanan, dia seorang-seorang datang bawa makanan, belanja sahur. Saya duduk dengan dia makan sahur, dan saya hari ni hari pertama puasa. 70 tahun bang, kali pertama puasa. Tapi saya tak tahu semayang Ustaz, saya tak semayang. Saya takut kalau saya mati masuk kubur orang bukan Islam. Ustaz, saya nak mati sebagai orang Islam. Dia nangis, dia peluk saya. Saya ingat Ustaz dah lupakan saya. Saya pun bawa dia pergi daftar, dan dia masuk ke tempat belajar dekat KL ni. Dah setahun dia belajar, setahun lebih. Dia mula semayang Jumaat, dan dia mula semayang 5 waktu, ada tinggal-tinggal sikit. Tapi dia dah mula semayang subuh awal dia bangun. Lepas beberapa bulan lepas saya jumpa balik, dia 5 bulan, sampai sekarang dia tak tinggal satu semayang pun. Dia bawa dia datang program keluarga sunnah. Masa tu dia tengok saya sedih, nangis. Habis ceramah dia peluk saya. Ustaz, maafkan saya Ustaz. Saya ingat semayang Jumaat, semayang 3-4 waktu dah okey. Rupa tak boleh Ustaz kan. Saya tengok Ustaz nangis tadi, saya faham. Oh, penting rupanya semayang ni. Ustaz, maafkan saya bawa Ustaz menangis. Pakcik tu umur 70 tahun. Abang kakak saya sekarang uncle tu bahagia, baik hidup dia. Dia selalu telefon saya. Ustaz sihat, saya doa Ustaz sihat. Hari-hari hantar saya. Umur dah 70 lebih, berapa umur saya tak ingat, kerana saya 70 ke 80 macam tu. Uncle Lee nama dia. Dia sangat bahagia. Tuan-tuan dan puan sekalian, dapat mengenal Tuhan, mengenal Allah ni kebahagiaan yang sebenar-benarnya.